Assalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Mari kita terus memuji Allah atas segala nikmat yang dicurah. Mari kita terus memuji Allah atas segala pemberian dia. Yang kita kadang-kadang mungkin lalai dan leka, tidak sedar betapa besarnya nikmat Allah. Dan nikmat yang paling besar apabila masih lagi berada dalam keadaan iman Islam dan masih lagi menjadi umat Rasulullah SAW. Jadi tugas bila diberi usia, bila diberi nyawa ni, tugas kita memperbanyakkan kebaikan, menghantar segala permohonan taubat dan memastikan kita bersungguh-sungguh dalam hendak menjadi orang-orang yang taat. Okey. Muka 9. Betul ke? Muka 9. Ini bab apa ni? Sunat-sunat wuduk. Tulislah tajuk dia kejap. Kang tak tahu apa benda yang kita cakap ni kan. Ni tulis dekat muka depan ni. Sunat-sunat wuduk, perkara-perkara yang disunatkan dalam wuduk. Ni. Nombor I. Membasuh, memulakan basuh tangan kanan dan kaki kanan dahulu, baru yang kiri. Dalam kitab-kitab disebut menganan. Tapi kalau kiri dulu, ada tak perkataan mengiri? Pernah dengar ke? Tak ada. Tak ada lah rasanya. Menganan, tu maknanya mula dengan kanan. Kalau peganan, pernah dengar penganan? Penganan apa? Orang Melaka tahulah penganan. Dodoi. Bukan dodoi, wajib dodol. Penganan dodol. Dodol bukan wajib. Saya pun tak tahu. Well, you know me. I'm from KL. Penganan. Ni menganan. Lepas tu ada kita ada cakap menganan, meniga. Ingat tak meniga? Meniga lain. Meniga ni buat satu anggota tu dia basuh, dia sapu 3 kali. Tu nama dia meniga. Ini kalau mula kanan, menganan. Jadi buatlah apa-apa, kaki dan kanan, kaki dan tangan ini hanya kaki dan tangan aja yang sunat kanan. Ada benda tak sunat kanan. Ada benda sunat serentak kiri kanan. Cuma kaki yang kanan je. Kaki dengan tangan. Jadi kalau kita dah biasa, dia akan automatik dia ulur tangan kanan dulu lah. Tapi kalau tak biasa, kena biasakan dulu. Lama dia jadi satu sistem yang autopilot tu. Yang tak perlu arahan. Dia keluar kanan dulu, dia keluar kiri dulu. Tu nama dia menganan. Mulakan ni. Dan ini kalau kita kena ambil perhatian, kita kena tulis ini hanya pada anggota tangan dan kaki saja. Tidak yang lain. Ni hanya pada anggota tangan dan kaki saja.
Ni kena ambil tahu ni, benda ni. Lepas tu, dia tulis apa lagi tu? Makruh melakukan sebaliknya. Ni saya cakap ni. Kat sini. Makruh ni Allah tak suka, Allah benci. Demikian juga makruh dibasuh serentak. Dua makruh. Satu mula tangan kiri. Satu basuh serentak. Masuk tangan dua-dua dalam kolam. Pasang paip, dua-dua tangan buat itu. Makruh. Dua-dua kaki masuk dalam kolam. Makruh. Dua-dua kaki ulur kat paip. Duduk dekat tembok yang wuduk tu, ulur dua-dua kaki. Tu juga makruh. Jadi dia ada dua benda yang makruh. Satu mula anggota kiri dan makruh juga basuh serentak. Meskipun ia lebih mudah, senang. Kata basuh dua-dua lah senang. Tak. Dia mesti ikut dia punya cara. Cara yang paling bagus. Basuh kanan dulu, lepas tu basuh kiri dulu. Memang dia ada di step. Kalau kita tengok saya pancit, nampak mekanik buka apa tu dah? Di skru kan? Tengok tak cara dia pasang balik. Dia pasang dia ada cara dia. Lepas tu dia tak ketatkan lagi, dia longgarkan sikit, lepas tu dia ketat kat sini, lepas tu dia pergi sini kan. Cuba tengok dia punya cara dia buat tu. Ada sebab tu dia buat tu. Kat mana mula, kat mana ketat, kat mana longgar tu. Adalah kebaikan tu. Kau tanya dia cakap lah kenapa begini. Termasuklah benda lain. Jadi, kalau kita basuh serentak, juga makruh. Memandang soal pokok iaitu asalnya basuh tangan dan kaki dengan serentak lebih susah daripada basuh satu demi satu. Tetapi pada anggota yang senang dibuat serentak, seperti dua pipi, dua tapak tangan, basuh dua tapak tangan, bukan basuh tangan, yang sunat tu. Kalau kita mula-mula wuduk, baca Auzubillah, baca Bismillah, lepas tu sunat basuh dua tapak tangan, kita tak sunat buat macam ni. Ini paip, basuh ni dulu, lepas tu basuh ni dulu. Tak sunat. Jadi kat sini sunat dia serentak. Air tu dia letakkan bertangan dan dia basuh serentak. Tu dua tapak tangan. Lagi, dua telinga. Dua telinga. Tidaklah dituntut yang sebelah kanan atas sebelah kiri, malahan sunat dilakukan serentak. Okey. Sini sunat dibasuh atau disapu secara serentak pada anggota telinga. Lagi muka. Muka ni dikatakan dua pipi. Serentak. Sunat dibasuh secara serentak. Bukan basuh pipi kanan dulu, lepas tu basuh pipi kiri. Ni dia berlawanan dengan kanan tangan dan kaki. Ni. Sunat dibasuh itu serentak. Jadi ada dua benda dalam basuh, cara basuh ni. Satu menganan. Ni dah belajar perkataan menganan ni. Satu menganan. Ini kaedah basuhan atau sapuan. Satu menganan. Lagi tahu apa? Mengiri. Lagi tu nama apa? Serentak.
Satu lagi apa? Serentak. Ini dua anggota saja. Tangan. Dan lagi satu kaki. Ini sunat, bukan wajib. Ini kaki. Ini serentak ni disebut apa? Tapak tangan. Tapak tangan ni bukan tangan. Tapak tangan lain. Tangan lain. Ini tapak tangan. Ini tapak tangan. Yang kita tulis di nota lah. Basuhan sunat. Nanti keliru pula. Okey. Telinga. Ini telinga. Ni. Telinga. Lagi apa? Dua pipi ni kira muka lah. Pipi ada kiri kanan. Dua pipi. Ketika basuh muka. Lagi apa? Nak tanya dalam ni. Dua hidung. Jangan buat macam ni. Tahu? Macam ni. Itu dadah. Taruh sudu, bakar, taruh lilin, keluar asap macam naga, ambil straw. Tapi bukan saya ajar. Itu dadah. Chase the dragon. Itu dragon tu. Tanya buat dadah, dia tahulah. Dulu saya tengok video lah. Saya tak adalah pernah buat. Tengok video. Tapi saya cakap dengan pegawai AADK tu, yang dia datang lah, tunjuk video tu. Saya kata saya pernah tengok orang buat. Saya tengok masa saya belajar dulu. Saya dekat ITM dulu. Budak bilik saya boleh buat gitu dalam bilik. Aduh, macam mana tu. Tapi dia tak lulus lah. Dia semester 4 ke berapa dia dah kena buang. Jangan begitulah. Jangan begitu. Banyak benda lain lagi nak buat lah. Moga Allah lindung kita, keluarga kita kan. Sebab bila dulu ada beberapa kali bagi kaunseling dekat Bekar Banduan, ada juga buat ceramah untuk orang-orang yang ketahan dadah ni. Alah, kesian. Muka handsome kan orang tengok. Muka cantik, badan tegap. Tapi rosak dengan benda tu. Rosak dengan benda tu. Minta lindung lah. Janganlah anak-anak kita ke siapa ke. Orang Islam ke, manusia mana ke. Janganlah kena gitu. Jangan diisap dadah, dia kata sunat kanan dulu. Dia buat macam ni. Tu lagi bingung. Okey. Ni maksud yang di atas lah. Maksudnya di atas. Jadi biasakan kalau orang bagi barang, kita ambil tangan kanan. Tu sunnah. Kita nak bagi barang, kita bagi tangan kanan. Dia yang sunat berurusan tangan kiri ni, satu pada basuh najis. Itu satu. Lagi satu apa? Apabila berurusan di tempat-tempat cukai yang tidak dibenarkan oleh Islam. Dia collect cukai. Islam kata tak boleh. Dia collect juga. Dia kenakan juga cukai. Jadi kita bayar ni pun terpaksa. Takut kena penjara lah contoh. Dia paksa isi borang. Kena. Isi lah. Isi, ambil borang, bagi tangan kiri. Bagi tangan kiri. Nanti dia dah sign ke, dia dah chop, dia ambil balik, kita ambil tangan kiri. Kenapa? Memang sunat berurusan dengan tangan kiri.
Tu nak kena faham. Masuk pasar, kaki kiri. Masuk tempat cukai, kaki kiri. Masuk disko. Masuk apa? Kelab malam, apa? Katakanlah ada kerja nak kena masuk lah. Masuk kaki kiri. Apa? Tempat-tempat yang tak elok lah. Tak elok. Masuk karaoke, kiri lah. Nama pun karaoke Jamban. Kan masuk Jamban kaki kiri. Nama pun karaoke Jamban. Yang patutlah nama Jamban pun. Kecil. Kita nampak dekat komplek ada. Tapi yang canggih dia buat budak tu menyanyi suara tak keluar. Suara tak keluar dari bilik. Dia pakai apa tu? Akustik Akustik. Dulu masa saya latih budak nasyid dekat taman apa rumah dia tu? Latih nak nasyid masuk TV lah. Jadi nak latih vokal. Nak rakam dulu. Saya tengok dia orang beli apa? Kabus-kabus putih tu. Dia tengah nak tampal dekat dia takut jiran bising malam-malam. Takut suara keluar. Tak tahu dia tampal macam mana. Tapi dengar juga. Tapi kalau kita tengok studio tu, pintu tu, dia tampal kabus tu, dia balut dalam kapet. Lepas tu kat luar, sila jangan ketuk. Dia tulis. Kadang orang masuk, ketuk ni orang rakaman kat dalam ni. Dah dengar tuk. Alamak. Kawan tu nyanyi memang penat. Salah. Ulang. Okey. I, J. Sambung I, J. Apa perkataan dia? Diulang-ulang. Ni baru sebut ni. Tiga kali. Basuh. Pada basuh boleh kali. Atau sapu. Tiap-tiap anggota. Yang dibasuh. Atau disapu. Dia kata, satu wajib. Tambah 2 kali lagi. Jadi, sunat. Ini satu ni maknanya satu basuhan. Atau satu sapuan. Wajib. Tambah 2 kali lagi, jadi sunat. Okey. Ni nama dia ni. Dia nama dalam kitab-kitab. Kat sini pun ada sebut maknanya. Tak ada. Tadi menganan. Ini meniga. Tapi meniga-niga. Kalau kanan tak kata menganan-anan. Tak ada. Menganan-anan tak ada. Mengada-ngada ada. Meniga-niga ada. Memburuk-burukkan. Tu ada. Ini meniga-niga. Meniga-niga ni asal perkataan 3 lah. 3 kali ya. Okey. Apa yang kena kanan? Apa yang kena 3? Apa saja anggota wuduk yang dibasuh atau disapu. Regardless. Regardless apa? Tanpa. Dia cakap putih ni kena tanya orang lain. Orang lain pandai. Regardless apa? Nak kena tanya orang online. Orang lain pandai cakap putih. Mana orang putih kat online ni? 134 orang. Suara saya tak dengar ke? Hujan. Baru nak cakap orang putih dah hujan.
Apa regardless, tanpa mengira. Tanpa mengira. Anggota itu fardu atau sunat. Tak kisahlah. Okey. Saya nak bagi lagi satu benda yang kitab ni tak cakap. Okey, salin ni. Dalam kitab Fathul Gharib, kalau tak salah kitab dalam kitab Fathul Gharib, sunat meniga-niga pada segala perkara, sama ada basuhan, lagi sapuan atau bacaan. Tu bacaan tak? Bacaan. Kita nak mula wuduk, kita sunat cakap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sunat juga cakap 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Gitulah. Lepas tu doa 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minat tatahhirin wa ij'alni min ibadikas salihin. Ulang lagi 2, ulang lagi 3. Jadi sunat pada basuh, sunat pada sapu, sunat pada baca, meniga-niga. Yang kita tahu basuh je, sapu je. Tapi yang baca tak tahu. Pergi kitab besar sikit lah. Pergi kitab lain. Baca pun sunat 3 kali. Baca pun sunat 3 kali. Apa baca dalam wuduk ni? A'udzubillah, bismillah. Lepas tu ada doanya dalam kitab ni kata, jauhkan daripada syaitan segala nikmat air, yang semua tu. Nikmat Islam adalah yang kita belajar ni. Pada muka surat 8 tu. Sunat juga baca 3 kali. Dan apa-apa juga bacaan. Dalam wuduk, dia tidak ada bacaan wajib. Dia ada bacaan sunat. Niat, lafaz niat, itu bacaan sunat. Nama itu raf'al hadasil, itu bacaan sunat. Yang nanti tu, itu niat tu wajib. Sebab itulah definisi wuduk, dia katakan apa? Definisi pada istilah, dia katakan wuduk adalah apa word sebelah tu? Definisi wuduk pada istilah, wuduk adalah apa? Apa benda definisi tu? Sebelah tu bahasa apa? Perbuatan menggunakan air. Lepas tu nama perbuatan. Kenapa nama perbuatan? Dia tak ada bacaan. Dia tak ada bacaan yang wajib. Sama macam kita buat umrah. Buat umrah, buat haji. Dia tak ada bacaan yang wajib. Umrah tu saja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya, itu lafaz tu sunat. Dalam hati tu yang kena niat. Saja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya. Tu nama niat tu dekat hati, dia tak ada perkataan. Tamulah juga macam wuduk. Jadi apa-apa bacaan itu adalah sunat untuk membantu hati itu berniat. Awal itu raf'al. Okey. Jadi meniga-niga ni sama ada bacaan ke apa ke. Okey, ini meniga-niga. Dan memadai berulang itu. Dia kata cukuplah kalau nak buat benda 3 kali. Okey. Kita buat ni dululah. Ni. Meniga-niga ni kita tunjuk biar dengan jelas, biar nampak. Ini hukum dia sunat. Buat ni dulu. Biar jelas. Biar kepala kita tegang nampak. Oh sunat. Oh sunat. Tak buat tak apa kan? Macam tu nak jawab. Oh sunat. Tak buat tak apa kan? Bukan begitu. Oh sunat. Eloklah buat kan? Itulah bahasa dia biar begitulah.
eloklah buat sunat kan. Kalau kita ada bahasanya betul, kita buatlah benda betul. Sunat kan? Eloklah buat. Gitulah. Sunat kan? Tak buat tak apa kan? Dia nak melepaskan diri dia, jangan orang kata dia malas. Jadi dia gunakan alasan sunat tu. Memang sunat, memang tak buat tak berdosa. Jadi kalau satu lagi perkataan, kurang dari 3 kali atau lebih dari 3 kali. Ni hukum ni apa pula ni? Makruh. Lepas tu buat lagi satu arrow. Sini. Dan tulislah perkataan makruh. Makruh ke makruh? Dan buatlah warna yang menakutkan. Itu lah. Makruh. Makruh nak cakap apa? Elok jangan buatlah. Itulah. Elok tinggal lah. Jangan kata makruh. Makruh je kan? Ni leci ni. Jekan ni susah ni. Sunat je kan? Makruh je kan? Tu lama buat lah. Kenapa buat? Makruh je lah. Bukan haram. Sebaiknya jangan buat. Bukan kata buat berdosa. Tak berdosa. Sebaiknya jangan buat. Jangan basuh tangan sekali. Jangan basuh kaki sekali. Jangan sapu kepala sekali. Jangan basuh muka sekali. Kenapa? Makruh. Makruh ni Allah tak suka. Allah benci. Jangan buat 2 kali. Bilal bin Rabah ni cerita je dalam kitab sirah kan. Dulu kitab-kitab Arab lah, ada guru-guru baca tu. Tu saya ingat dulu saya pergi umrah kali pertama kan. Masa tu keliling masjid ni belum pecah. Jadi banyak kedai-kedai dekat masjid. Saya pernah orang Arab tunjuk dengan saya kitab-kitab kan. Satu kitab ni Bilal bin Rabah. Dia tebal ni. Saya pernah ukur tebal ni bahasa Arab kan. Waktu tu lah saya rasa kesal. Kenapa saya tak pandai bahasa Arab? Tak pandai baca, boleh faham, boleh tulis. Saya rasa kesal. Lepas tu dia tunjuk buku Umar Al-Khattab. Lagi tebal macam ni. Lepas tu adalah gambar-gambar macam gambar-gambar rumah lama. Tak apa dia cakap lah. Ada benda tu kita baca sedikit kita faham lah juga. Begini. Lepas tu adalah Sayyidina Abu Bakar. Kitab dia tinggi ni. Satu kitab. Kau nak baca kan. Habis duduk umrah pun tak boleh baca kan. Kalau baca lah. Dan dalam kitab tu, dulu ada guru baca lah. Kita dengar guru baca, tak tahu kitab mana satu lah dia baca. Pernah Bilal bin Rabah ni, dia basuh tangan sekali. Lepas tu basuh kiri sekali. Dan malam tu dia bermimpi, Rasulullah datang kat dia. Rasulullah kata, "Wahai Bilal, engkau dah tak sayang kat aku ke?" Dia kata. Bilal kata, "Kenapa? Aku sayang kat engkau. Kenapa tadi engkau basuh tangan sekali?" Faham? Maknanya dia menyalahi sunnah. Bukan kata tak sah, sah. Tapi menyalahi sunnah. Apa dia? Rasulullah ni, dia basuh tangan 3 kali. Okey, nanti saya nak buka satu file. Nanti. Dalam tu ada dulu saya ada catat dalil-dalil. Mungkin kita boleh ambil dalil kat situ kot. Pada bicara sunat-sunat wuduk. Ini kelas-kelas tagarisan ni semua ni. Kita tengok sunat-sunat wuduk ni rukun solat. Ini zaman COVID dan semua ni. Zaman COVID. Bagus juga. Syukur Alhamdulillah COVID ni dia ada rahmat di sebalik tu. Tidak mana saya ada masa nak buat ni. Okey, kita cari. Sunat ni mandi. Wuduk ni mandi kat atas. Ni radha'ah tuan. Pembatal wuduk
Makruh wuduk. Makruh wuduk memang tak ada dalam kitab. Ni. Okey, kita ambil ni. Kita taruh dekat sini sebagai nota tambahan kita lah. Ni. Apa dalil ni? Basuh sekali, basuh lagi 2 kali. Dan Allah akan melipat gandakan amalmu 2 lipat. Kemudian beliau basuh masing-masing 3 kali. Inilah wudukku dan wuduk para nabi sebelumku. Jadi ini kita baca ni, inilah dalil. Ni dalil sunat 3 kali. Okey, tadi kita bila Rabah tadi. Maka datanglah Rasulullah dalam mimpi dia. Dia kata, dan berkatalah Rasulullah pada dia, wahai Bilal, engkau dah tak sayang aku ke? Kau dah tak ikut perjalanan aku, sunnah aku. Maka terperanjatlah Bilal ni, apa dia? Wahai Rasulullah, dalam mimpi tu, engkau telah membasuh tanganmu sekali pada siang tadi. Pada wuduk lah. Jadi orang-orang yang dekat dengan Nabi, bila dia buat benda tu tak dosa lah, 1 kali tu. Tapi Rasulullah boleh datang dan tegur dia. Dia dekat dengan Nabi. Bila bin Rabah ni, antara perkataan yang disebut waktu dia nak meninggal dunia, waktu dia nak wafat, dia sebut perkataan rindu, aku rindu, dia sebut itu. Rindu ni dia nak jumpa Nabi. Dia ni orang yang sampai dia tak nak duduk Madinah. Bila Rasulullah wafat, dia minta izin dengan Sayyidina Abu Bakar, izinkan aku pindah. Dia minta izin. Jadi Abu Bakar bagi dia pindah ke Syria. Hinggalah dia mimpi Rasulullah beberapa kali. Rasulullah kata, wahai Bilal, dah lama kau tak datang ziarah aku. Tu yang dia pergi datang ke Madinah. Dia pergi datang ke makam Rasulullah. Dan waktu tu, orang-orang kampung nampak dia datang. Orang kampung waktu tu nak masuk zuhur. Orang kampung suruh dia azan. Dia kata tak boleh azan. Dia kata dia tak boleh azan, nanti dia menangis. Dia macam sedih lah. Dia kenangkan Rasulullah punya kehidupan. Dia rapat dengan Nabi. Akhirnya dia azan juga apabila didesak oleh Hasan dan Husin. Cucu Rasulullah ni. Dipanggil Bilal ni paman. Wahai pamanku, kalau orang lain suruh azan kau boleh tolak. Kami ni cucu Rasulullah. Azanlah wahai pamanku Bilal. Jadi bila cucu Rasulullah ni dia malu. Dia azan. Disebut je asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia berhenti azan dan dia menangis. Waktu tu orang kampung Madinah semua keluar daripada rumah-rumah mereka bila dengar suara Bilal. Mereka tak sangka Bilal. Mereka teringat. Dah menangis orang kampung tu. Kenapa bila Bilal bin Rabah nangis sebut nama Nabi? Begitulah kecintaan mereka ni dahsyat. Kecintaan mereka ni bukan cinta. Mereka sanggup mati. Nabi ni pasal mati. Tak apa. Nabi kata, juang agama, perang, turun. Tak apa. Itu hebatnya orang-orang zaman dahulu yang Rasulullah kata umat yang terbaik tu yang itulah. Dan sampai basuh wuduk pun mereka ditegur secara langsung lah. Gitulah cerita dalam kitab lah. Jadi ini apa ni? Inilah dikatakan dalil. Ibnu Umar kata dia nampak Nabi basuh 3 kali. Nabi kata inilah cara wudukku. Jadi ulama yang telah menggariskan 3 ni sunat, bukan wajib. Inilah wudukku dan inilah wuduk para Nabi sebelum. Jadi ini perbuatan Nabi-Nabi. Kalau kita tahu maklumat, otak kita tahu maklumat apa? Kalau buat kurang 3 kali makruh, 1. Otak kita ada maklumat. Makruh ni apa? Allah benci. 2. Dan otak kita ada maklumat. Nabi kata, buat sini, ini wuduk cara aku dan ini wuduk cara Nabi sebelum aku. Kita ada 3 maklumat ni, kita masuk dalam kepala otak kita. Dan kepala otak kita dia hafal, dia faham, dia hadam. Dan sebagai menteri, penasihat kepada hati, dia hantar ke hati. Betul? Jadi hati kita terasa. Bila hati kita terasa, tak nak buat lagi lah sekali. Begitulah cara dia. Kenapa? Nabi buat macam ni. Ikutlah cara Nabi.
Moga-moga Nabi beri syafaat. Dosa kita ni saya kat saya. Kita semua ni banyak. Kita mengharapkan syafaat, mengharapkan sangat-sangat sungguh-sungguh. Jadi macam mana nak harap syafaat kalau apa Nabi buat kita tak ikut? Sebab tu Rasulullah kata umatku semua akan masuk syurga. Kecuali mereka yang engkar, mereka yang tak nak, mereka yang tak mahu masuk. Sahabat tanya, siapakah mereka yang engkar? Mereka yang derhaka denganku. Tu derhaka tak? Lawan cakap, tak nak dengar. Orang kata 3, dia buat 1. Kenapa 1? Sunat je kan. Dia pegang mazhab sunat je kan. Tu mazhab dia. Sunat je kan. Makruh je kan. Dia pegang tu ke. Memang benda sunat tetap sunat. Apa pun tak boleh kata wajib. Tapi setakat mana kita menekankan sunat ni dalam diri kita, setakat mana akal kita ada maklumat kenapa dia sunat, siapa yang buat, Nabi tu siapa, Nabi ni Rasulullah ni dia orang paling utama dalam alam ni. Itu dikatakan penghulu sekalian alam. Penghulu sekalian alam adalah Rasulullah. Alam apa? Alam akhirat ke, alam barzah ke, apa-apa alam lah. Dia penghulu. Penghulu segala hari Jumaat. Penghulu segala hari Jumaat. Penghulu segala malam Jumaat. Penghulu segala malam lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2 malam Lailatul Qadar. Bukan malam Jumaat. Penghulu segala malam. Penghulu segala bulan? Ramadan. Dia ada penghulu bulan, penghulu malam, penghulu hari. Penghulu meminta ampun, penghulu istighfar. Kan ada penghulu istighfar. Sayyidul istighfar. Penghulu segala malaikat. Jibril atau Jibrail. Dia ada dua kaedah nak sebut dia. Jibril atau Jibrail. Penghulu wanita syurga apa? Mak Minah? Mak Limah? Khadijah. Siti Khadijah, kau tiada lagi pengorbananmu menyentuh hati. Tak dengar kan? Tak dengar? Keagunganmu tiada perganti, wanita penghulu syurga. Kan dalam nasyid tu ada kan? Wanita contoh mulia dirimu, wahai Khadijah, pengorbananmu dipuji Allah. Dia nak wafat, dia sakit, Rasulullah riba, dia sakit nak mati, dia pejam mata, Rasulullah menangis, Rasulullah air mata Rasulullah jatuh kat muka dia. Dia buka mata. Wahai Rasulullah, wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Dia kata, macam mana aku tak sedih? Dulu engkau ni orang kaya. Engkau ikut Islam, kau jadi miskin. Miskin sebab harta dia semua disumbangkan. Dulu engkau ni sihat. Waktu kita di pulau, engkau yang panjat pokok tamar, ambil pucuk tamar, bagi anak makan. Waktu tu usia dia berapa tu? Sampai kurus badan. Dulu engkau disanjung, engkau wanita bangsawan. Sekarang ni engkau dicerca. Kerana engkau ikut Muhammad. Kahwin dengan Muhammad lagi. Bagaimana aku tak sedih? Apa Khadijah kata? Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa. Kesihatan pun dah tak ada, apa pun dah tak ada, harta pun dah tak ada. Tapi kalau aku mati, kalau engkau perlu ambil aku punya rusuk untuk buat pedang, lawan orang-orang tentang Islam ni, ambil lah. Sampai nak bagi tulang rusuk waktu mati. Allah Akbar. Menangis Nabi. Letak atas bantal, pergi dapur. Dia kata dia nak ambil air, dia nak air. Nak minum air.
Ambil Rasulullah, pergi dapur ambil air, keluar nak pergi depan, nak jumpa oleh Khadijah, malaikat Jibril turun, tahan. Dia kata apa? Katakan pada Khadijah, Allah berkirim salam dengan dia. Dengan lafaz, apa? Apa lafaz dia? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa haidar rabbana bi salam wa adahil jannata dar salam tabat rabbana wa ta'ala ya zal jalal wal ikram. Itu yang kita baca dulu. Allah melafazkan keselamatan bagi Khadijah ni. Tu Rasulullah tu dia sayang sangat Khadijah tu. Bila dia pergi Madinah, dia termenung, dia menangis. Aku rindu dekat seseorang. Rindu apa? Aku rindu dekat seorang di Mekah. Sahabat kata, Rasulullah, orang Islam dah tak ada kat Mekah dah. Hampir semua yang kita kenal, semua dah datang Madinah. Tak, aku rindu ada seorang. Dia tak cakap. Rasulullah ni dia diam, dia menangis. Air mata dia keluar. Bila buka pintu Mekah, Fathul Mekah, yang ramai orang masuk Mekah ni, dia suruh dibawa unta ni jalan dekat tempat. Dia kata tempat yang dirindu. Sahabat pun ikutlah. Dia berhenti dekat kubur Khadijah. Makam Khadijah ni. Jadi orang tahulah siapa yang Rasulullah rindu. Siapa? Khadijah. Khadijah ni very special lah. Pada Rasulullah ni dia orang istimewa. Sampai dah wafat pun dia sebut-sebut. Sampai Aisyah ni cemburu. Kenapa nak sebut perempuan yang tua tu? Gitulah lebih kurang. Kan dah ada pengganti perempuan yang muda. Rasulullah marah dia kata gitu. Dia kata, aku pernah menerima wahyu ketika aku bersama di dalam semut. Gitu sekali lah. Khadijah ni perempuan special. Lepas tu kalau ada anak ke cucu, namakanlah Khadijah. Ada ke sekarang? Khatijah ada? Jarang-jarang. Katie tak main. Fatimah jarang-jarang. Nama budak lah sekarang. Hafsah jarang-jarang. Ni nama bini Nabi. Maimunah jarang-jarang. Lagi jarang Maimunah. Nanti orang panggil Mak Munah dia kata. Dia semua fikir nak panggil apa. Peduli lah nak panggil apa. Yang ada Farhana, Marina, Mariana, apa lagi? Sajalah cikgu nak tahu nama budak nama apa. Yang nama Muhammad sahaja, satu je. Muhammad, Ahmad, tak adalah. Dan lain nama tak ada. Hafsah, Ramlah, Normah, lagi tak ada. Kau tengok nama Normah, confirm dah 50 tahun. Confirm. Hafsah 50 tahun. Kalau nama yang muda-muda macam Murtada, ni nama muda. Hadi boleh tahan. Hadi. Ramli confirm 60 tahun. Apa lagi? Jonit confirm 70 tahun. Dan confirm orang Melaka. Jonit orang Melaka. Jonit, Baba, Kamis, Musa. Ni nama popular kat Melaka lah. Saya kerja dulu, ada nama kat pejabat saya. Saya kerja Melaka 2 bulan je, saya ganti orang. Ada jurutera ni pergi kursus kat Jepun, jadi saya ganti dia. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Staf 185, 7 hari ni nama dia dalam. Jaga seorang tu Muharram. Safar tak ada. Kadang dia orang main ejek-ejek. Ini Rabu, ini Rabu gitu. Budak tu pendiam, mak Rabu ni pendiam. Dia tak tahu. Gurau-gurau waktu kerja lah. Okey. J ni. Kaedah. Ni nak meniga ni nak belajar kaedah pula. Kaedah. Bagaimana kaedah ME kan? Bukan Maniga. Maniga ni nama India. Maniga Basagam. Meniga. Meniga. ME. Apakah dikatakan kaedah ni? Kaedah ni cara-cara lah. Bagaimana kita nak buat? Kalau kita buat ini, maka dikirakan pada syariat, pada syarak
sahlah meniga-niga. Okey. Apa? Nombor 1. Ni. Pada air yang berarus. Contoh sungai. Okey. Apa kaedah dia? Letakkan anggota pada arus air. Letakkan anggota pada arus air dan dibiarkan beberapa ketika hingga zan bahawa telah berlaku 3 aliran. Zan. Apa zan? Zan apa? Berat pada yakin. Berat pada yakin. Sungai ke? Yang barus? Air paip ke? Jadi kalau paip ni keluar macam ni. Ni paip. Dia keluar air terus. Nanti bila terus nama dia berarus. Kita letak dalam dia. Letak je. Letak. Jangan jalankanlah. Biar dia kena letak. Biar dia air tu, pasti dia mengalir pada semua tempat. Letak. Nanti dia mengalir. Bila dia mengalir ni, satu. Bila air yang pertama tu sampai sini, ada air belakang yang datang. Betul? Ni jalan, belakang jalan lagi. Belakang jalan lagi. Okey. Mana kita biarkan beberapa saat. Okey, kita dah yakin. Syak. Kita dah zan. 3 kali. Dah. Kenapa? Air tu kan dia berterusan. Jadi buka air pertama tu dia lalu sampai ujung. Bila dia perjalanan sini, yang pertama ni, belakangnya ada air datang lagi. 2, belakang ni datang lagi air. Sebab paip dah tutup. 3. Tu dah. Kalau sungai, macam ni, masuk je, tunggu kejap. Kenapa? Dia nak jalan tu, 3 kali. Dah. Habis kalau muka, macam ni kat sungai muka. Ni gini ni. Apa? Buatlah kau nak buat tak apa. Tiba apa benda termasuk ni? Masuk batu kecil dalam hidung. Buatlah. Masuk ikan, puyuh ke apa benda. Janganlah bengong. Apa pandai dah ejas nak buat macam mana tak? Janganlah telinga pergi cadam situ. Masuklah air dalam telinga. Pergi dengan congkap bagi tu. Kenapa? Meniga-niga. Itu bukan meniga-niga. Itu menggila-gila. Masuklah air dalam hidung. Kalau boleh, buatlah. Jadi mana yang boleh pada keadaan yang bolehlah. Kaki. Letak kaki dalam sungai tu. Masukkan sampai lebih buku lali. Biarkan jalan. Jadi kejap, angkat. Kenapa? Dah kejap. Itu dah 3 tu. Pada zan. Macam kita basuh najis. Kalau kain ni ada najis. Ni. Kita nampak najis. Warna merah ke warna apa coklat ke. Kita dah basuh. Warna dah hilang. Dan kita tak disuruh macam ni. Ada bau ke tak? Cukuplah dengan zan. Tu zan tu, guna zan tu. Dengan zan, dah tak ada bau dah. Cukup. Tak perlu nak kena cium. Tak perlu. Sebab syarat dia kena hilang bau, warna, rasa kan. Rasa dengan tangan, tengok dah tak ada apa ni. Warna pun dah tak ada dah. Bau bukan disuruh macam ni. Cukup pada zan. Zan sangka. Kan korang kata husnul zan. Tu sangka baik. Husnu ni baik lah. Husnu baik. Husnul khatimah. Asma'ul husna. Tu husnu tu. Jadi cukup. Okey. 2. Dia ada kaedah 2 pula ni. Pada air yang tenang. Ini tadi air yang barus. Pada air yang tenang. Pada air tenang dah buat apa? Letakkan anggota pada air tenang. Kemudian digerakkan 3 kali. Atau dipanggil apa? Kincah.
Kau kincah tak? Kincah. Masuk air dalam kolam, air tenang, buat macam ni. 1, 2, 3, dah. Gerakkan. 1, 2, 3. Kenapa tak boleh diam? Tak boleh. Tak ada arus. Jadi kita buat arus. 1, 2, 3. Macam bunyi lah. Brum, brum, brum. Buatlah kat kolam masjid. Masuk je, goyang. 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 Nak buat muka, buatlah. Masuk ke muka, berbunyi. Berbunyi. Kau nak buat lah. Tu nama kincah. Kincah. 1, airnya berarus. 2, airnya tenang. Memadai berulang. Maknanya bolehlah dikatakan benda ni ulang 3 kali. Boleh dikatakan telah buat basuh anggota 3 kali. Atau nombor 3. Ada nombor 3 cara dia. Dibuat secara berasingan ni. Ni. Ni nombor 3. Ni nombor 2. Ni dibuat cara berasingan. Ni macam mana ni? Disapukan pada setiap basuhan. Basuhan. Maknanya ambil air kat tangan. Ambil air, sapu. Dah, 1. Ambil air sikit lagi, sapu. 2. Ambil air, sapu. 3. Tu buat asing-asing lah. Itu lambat sikit lah. Lepas tu kalau ada kolah ni senang. Kalau dekat rumah ada kolah, sukatkan kolah tu atau beli. Tapi yang jual dekat awal tu tak sampai 2 kolah. Saya dah ukur dah. Dia 2 kolah ni, dia kena berapa? 12,000 inci padu air lah. Lebih kurang 12,000 inci padu lah, kena kira volume yang kita belajar tu. Saya kira tu tak sampai. Kira dalam 8,000 tak sampai. Yang 8,000 tak boleh silap. Jadi kalau ada beli kolah besar sikit, agak-agak 12,000 inci padu, itu senang. Nak ambil wuduk, masuk je, tolak je. 3 kali. Mudah. Itu kolah kat kampung. Kat kampung lah, kat kampung. Boleh masuk, boleh buat swimming pool lah. Boleh masuk 3 orang lah mandi. Besar. Orang dulu buat kolam yang besar. Rumah kampung lah, rumah kampung. Rumah bandar, itulah jamban. Itulah paip. Itulah segala-galanya. Nama canggih-canggih. Mengkuang haid. Haid aja. Orang kampung kata, rumah aku lagi besar. Apa? USJ apa? Taipan. USJ itu Ulu Ulu Subang Jaya. Apa nak bangga dunia ni? Sama lah, duduk mana pun sama. Okey. Disapukan setiap basuhan. Ini 3 ni. Ini semua ni dikatakan kaedah untuk mendapatkan satu sunat, nama dia meniga-niga. Meniga-niga. Jadi kita faham lah. Sekarang ni kita duduk dekat mana? Okey. Air barus. Buat macam ni. Air tenang. Buat macam ni. Meniga-niga. Okey. Satu nota yang penting ini seperti yang tertulis dalam kitab ni. Tidak sunat meniga-niga. Tak sunat pula. Jika apa? Waktu solat hendak habis. Syuruk 7:02 minit. Bangun 6:55. Lepas tu baru belajar meniga-niga semalam. Semalam baru belajar.
Oh, ni tak meniga ni makro. Tak boleh lah. Ni bangun lambat. Nak niga-niga bangun cepat. Kalau nak niga-niga bangun lambat, itu jadi Three tu, jadi Three Stooges. Bengong tu Three Stooges, tengok cerita Three Stooges. Three Stooges ni yang tak bagus tengok dulu apa tau. Dia suka main ketuk-ketuk kepala orang. Perasan tak? Dia 3 orang kan. Kawan dia buat salah, toing. Dia ambil, toing. Dulu kalau orang yang pacak kan, nanti ada cerita yang keluar, Three Stooges lah. Itu budak-budak dekat rumah dia kejap ketuk kepala adik dia. Adik dia ketuk kepala dia. Itu hasil didikan Three Stooges tu. Tu tengok dalam YouTube, Three Stooges. Dia suka ketuk-ketuk kepala orang. Itu bukan meniga-niga. Okey. Waktu solat, hendak habis. Ni. Waktu itu, tiada dituntut. Dia tak sunat. Okey, ni kena ambil perhatian. Jadi kalau kita rasa waktu solat nak habis, atau kita ambil wuduk kat masjid, air kat masjid tak ada. Dewan Bandaraya hantar air dekat bekas. Kat bekas. Jadi air ni halus je. Kita tengok belakang orang beratur ramai. Tak payahlah meniga-niga. Ambil sekali cukup lah. Kenapa? Air ni orang ramai belakang nak pakai. Nanti orang belakang nanti nak dah kamat tengok air tak ada. Bila pula masa nak tayamum, nak cari air macam mana? Dia tak payah. Waktu tu tak payahlah. Buat sekali cukup. Tidaklah makruh pada waktu tu kerana pada hajat. H-I-J-K. Nanti sambung K. Tanda situ mutadah. Nanti ingat nanti. Kita tulislah K. Sambung sini. Macam mana? Baik dia celup. Kalau orang lain celupkan, orang lain ambilkan, kita rasa lah nak celup jauh mungkin. Jadi ada bantuan. Orang lain ambil gayung. Pada basuh tangan, sunat basuh daripada sini. Bila orang jiruskan. Kalau kita sendiri yang jirus, sunat basuh daripada sini. Itu perbezaan pada wuduk lah. Tapi yang elok tu, celup lah. Celup Bila basuh macam ni, kadang-kadang ada air tumpah. Airnya tak kena anggota wuduk, tapi dia jatuh bawah. Kalau kena wuduk, tak apa. Kalau air yang jatuh bawah, lebih banyak daripada air kena anggota wuduk, hukum dia makruh. Macam kat rumah lah, kita buka paip besar, kita ambil wuduk, kita terlampau muka, pusing, air tu keluar. Kalau bilangan air ni keluar, jumlah yang keluar, lebih banyak daripada yang kena muka, yang ambil jadi, itu makruh. Lepas tu kalau boleh tadah. Jadi air tu, kita macam ni, air tu jatuh, tu air mutlak. Sebab dia tak kena muka kita. Jadi boleh buat benda lain lah. Basuh najis ke apa benda ke. Elak membazir. Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf, terima kasih juga ke kawan online 128 orang. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.